Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afrina binti Muhammad Rozi. Nombor matrik saya 10DJS 19F2005. Terima kasih kepada Siti Amira binti Faisal. Sekarang saya akan sambung dengan definisi pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka ialah pembakaran yang dibuat di luar atau proses penghasilan asap daripada pembakaran yang kemudiannya dilepaskan ke udara sekeliling secara terus tanpa melalui cerobong asap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan kumpulan saya yang bernama Nur Afrina binti Muhammad Rozi. Jadi kita akan meneruskan pembentangan. Pertama sekali, objektif. Pembentangan kali ini ialah menghuraikan isu dan permasalahan dengan jelas daripada segi syariah, etika, kaedah fiqh dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan Islam. Seterusnya, mengaitkan isu dengan pandangan dan hukum yang tepat. Jadi soalan untuk pembentangan ini ialah pembakaran terbuka telah menjadi isu dan punca pencemaran alam sekitar. Proses tersebut banyak menggunakan bahan kimia terlarang dan kaedah yang boleh memusnahkan kehidupan alam. Tindakan ini telah melanggar prinsip dan etika syariah. Jelaskan pendapat anda, hubungan antara akhlak dan etika, berikan ulasan anda. Daripada segi hukum fiqh al-bi'ah, fiqh al-bi'ah adalah kombinasi daripada dua istilah Arab, iaitu fiqh dan bi'ah. Fiqh dari segi bahasa adalah bermaksud kefahaman, manakala dari sudut istilah fiqh didefinisikan sebagai setiap hukum syarak yang berbentuk praktikal dan disandarkan kepada dalil-dalil terperinci sama ada Al-Quran, Sunnah maupun ijtihad. Perkataan bi'ah iaitu persekitaran pula dirujuk sebagai kediaman dan sesuatu keadaan dari sudut bahasa. Dari sudut istilah, bi'ah bermaksud lingkungan persekitaran yang didiami oleh manusia itu sendiri. Justeru, fiqh al-bi'ah atau fiqh persekitaran boleh didefinisikan sebagai undang-undang atau hukum hakam Islam yang mencukupi keseluruhan persekitaran sama ada benda hidup seperti binatang atau benda bukan hidup seperti unsur semula jadi yang meliputi 3 komponen iaitu tanah, air dan udara. Meskipun tidak sebegitu ditekankan sebagaimana fiqh ibadah maupun fiqh muamalah yang lain, namun fiqh al-bi'ah dilihat sebagai salah satu daripada cabang ilmu fiqh yang penting untuk diketengahkan pada masa sekarang, memandangkan dunia hari ini berdepan dengan pelbagai krisis alam sekitar yang tidak berkesudahan. Aspek fiqh berkait secara langsung dengan aspek syariah. Ini bermakna penghayatan fiqh perlu dimanifestasikan melalui pelaksanaan dan penguatkuasaan peraturan, garis panduan serta perundangan. Praktis dan penghayatan terhadap saranan Islam sewajarnya menjadi mekanisme terbaik dalam menyelesaikan pelbagai isu pengurusan bandar pada masa kini, sama ada di peringkat nasional maupun global. Jadi relevansinya dengan fiqh al-bi'ah persekitaran. Penekanan terhadap penjagaan kualiti udara dengan cara menghindarkan pencemaran bau adalah dapat difahami secara tersirat daripada beberapa hadis Nabi SAW. Antaranya, Nabi SAW pernah bersabda,
Sesiapa yang makan dari pohon yang tidak sedap, ini iaitu berbau busuk, maka janganlah dia mendekati masjid kami kerana para malaikat juga akan terhidu bau busuk sebagaimana manusia. Riwayat Muslim. Bau busuk boleh mendatangkan ketidakselesaan kepada orang sekeliling dan memudaratkan mereka. Hal ini juga boleh dikaitkan sebagai pencemaran udara. Jadi, sekian daripada pembentangan saya. Pembentangan seterusnya akan diteruskan oleh rakan kumpulan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Aina binti Zulkifli. Nombor kad matrik saya 10 DKM 19F 2021. Sekarang ni saya akan terangkan tentang etika alam sekitar daripada perspektif Islam. Pengertian etik atau etika. Ilmu yang berkaitan dengan dasar-dasar akhlak atau moral, prinsip moral atau nilai-nilai akhlak atau tingkah laku yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan, persatuan, pekerjaan dan lain-lain. Perlakuan dan tindakan seseorang itu mendatangkan kesan terus kepada manusia dan makhluk lain. Islam ialah sebuah agama yang lengkap, iaitu menyeluruh dan telah diajarkan semua perkara daripada sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara. Allah SWT menciptakan manusia supaya manusia dapat menjadi khalifah di muka bumi ini. Khalifah ialah manusia yang dicipta untuk menjadi penguasa supaya dapat mengatur semua yang ada di bumi seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan, hutan, air, sungai, gunung dan laut. Kerosakan yang berlaku terhadap alam sekitar pada era global ini semua hasil daripada tangan manusia sendiri, seperti yang terdapat di dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat 41, iaitu telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Allah telah menyebut kerosakan yang berlaku terhadap alam sekitar disebabkan oleh manusia. Manusia sebagai khalifah sepatutnya berusaha sedaya upaya untuk memelihara alam sekitar kita daripada tercemar dan musnah. Oleh itu, etika alam sekitar daripada perspektif Islam telah diajarkan kepada kita bagaimana untuk memelihara alam sekitar yang terdiri daripada beberapa sudut tertentu, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Sekian itu saja daripada saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Warqah binti Abdullah, 10 DKM 19F 2011. Saya daripada kelas DKM 2B. Hubungan antara akhlak dan etika. Definisi akhlak. Dari sudut pandangan Islam, akhlak berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu al-khuluq, yang berarti tabiat atau adat. Akhlak bermaksud budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Dari segi istilah, akhlak bermaksud keadaan kejiwaan, iaitu hati yang akan membentuk tingkah laku seseorang manusia. Akhlak menjurus kepada keadaan dalaman, iaitu hati seseorang yang akan membentuk tabiat luaran menerusi perbuatan. Akhlak menurut pandangan Imam Al-Ghazali, sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya terbentuk tingkah laku dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan akal terlebih dahulu. Dalam Islam, ilmu akhlak adalah satu ilmu yang menyarankan cara-cara untuk membersihkan hati seseorang, menghiasnya dengan sifat-sifat yang baik dan membersihkannya dengan daripada sifat-sifat yang keji. Ia juga satu ilmu yang menentukan batas antara perbuatan yang baik dan buruk, antara yang terkeji dan tercela, tentang perkataan dan perbuatan manusia zahir dan batin. Akhlak seseorang adalah lukisan jiwanya, iaitu hati ataupun roh. Sumber akhlak orang-orang Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh itu,
ia tetap akan ia tidak oleh itu ia tetap dan tidak akan berubah walaupun zaman generasi bertukar silih berganti. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud agama itu adalah yang baik, sebaik-baiknya adalah akhlak. Allah yang Maha Agung, sesungguhnya orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik agamanya. Islam itu adalah akhlak yang baik. Aisyah ar-Rawahu memberitahu tentang akhlak Rasulullah. Akhlaknya adalah Al-Quran. Akhlak merangkumi semua aspek kehidupan, iaitu berakhlak kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, alam sekitar dan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak perlu dibentuk dan dengan memahami teladan akhlak Rasulullah SAW dan hakikat akhlak yang sebenar. Akhlak mengalami perubahan melalui didikan, bimbingan, pergaulan dan latihan serta doa. Definisi etika. Etika berasal daripada perkataan Greek ethos yang merujuk kepada perlakuan seseorang. Etika artinya satu disiplin atau peraturan yang menentukan sama ada sesuatu perbuatan itu baik atau buruk. Etika adalah satu disiplin yang akan dapat memberi maklumat kepada kita apakah sistem moral yang diamalkan oleh satu-satu kelompok manusia tertentu. Etika adalah satu set peraturan yang berkait rapat dengan nilai-nilai moral serta norma, iaitu kebiasaan sesuatu masyarakat. Ia juga membicarakan tentang sejarah sistem moral. Ia memberi maklumat kepada kita apakah sistem moral yang dianuti oleh seseorang individu atau sekelompok masyarakat tertentu. Etika terbahagi kepada dua. Pertama, etika deskriptif. Yang kedua, etika normatif. Etika deskriptif akan menyedarkan kita bahawa di dunia ini terdapat berbagai-bagai sistem moral yang relatif, iaitu tidak sama. Contohnya, etika Hindu, etika Kristian, etika Buddha, etika Yahudi, etika Islam dan etika Barat. Menyatu padukan apakah bentuk atau karakter sebenar satu-satu sistem moral yang ada dewasa ini. Bagi etika normatif, akan menilai, mengkritik dan membuat keputusan terhadap sistem moral yang ada. Menyedarkan kita bahawa nilai-nilai moral tidak semuanya berubah mengikut perubahan budaya manusia, tetapi ada juga nilai-nilai moral yang tetap dan tidak berubah. Biasanya disebut nilai yang mutlak dan biasanya dikaitkan dengan ajaran agama. Contohnya, dalam agama Islam, membunuh adalah perbuatan yang tidak baik dan berdosa besar. Sekian, terima kasih.